Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah yang dihormati serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya bersama rakan-rakan daripada kumpulan 10 akan membincangkan topik berkenaan kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 10 terdiri daripada diri saya sendiri. Nama saya ialah Charania anak perempuan Panjacaran bernombor matriks A1764428 dan saya merupakan ketua kumpulan 10. Ahli kumpulan 10 yang lain terdiri daripada Saudara Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Helmi bernombor matriks A176127, Saudari Navina anak perempuan Manimaran bernombor matriks A176522, Saudari Nabila Syuhada binti Nur Samsul Izam bernombor matriks A176756 dan Saudara Muhammad Sukri Arifin bin Sukiro bernombor matriks A175506. Terdapat 5 subtopik utama yang akan dibincangkan oleh kumpulan kami. Subtopik pertama berkenaan pengenalan. Subtopik yang kedua berkenaan kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia yang memfokuskan kepada pemerhatian di negeri-negeri yang terlibat. Subtopik yang ketiga berkenaan kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana di luar negara yang terdiri daripada kesan positif dan kesan negatif. Subtopik yang keempat berkenaan inisiatif kerajaan untuk membangunkan perusahaan kecil dan sederhana PKS di peringkat Malaysia dan di peringkat global. Subtopik yang kelima adalah berkenaan kesimpulan. Subtopik yang pertama berkenaan pengenalan kepada tajuk kumpulan iaitu kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana PKS akan dibentangkan oleh Saudara Hafizuddin dan Saudari Charania. Dipersilakan. Pengenalan. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Perusahaan kecil dan sederhana PKS ditarifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi RM25 juta dan mengkaji kaki tangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. Pandemik COVID-19 yang telah melanda hampir seluruh negara di dunia ini telah menyebabkan kesan yang buruk terhadap sektor politik, ekonomi dan sosial. Banyak nyawa telah diragut dan banyak kerugian yang ditanggung oleh kerajaan maupun rakyat. Antara sektor ekonomi yang menerima kesan daripada penularan pandemik COVID-19 ialah sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS. Subtopik yang kedua akan dibentangkan oleh Saudari Nabila Syuhada berkenaan kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Hafiz dan Saudari Charania. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia. Seperti mana yang kita ketahui, perusahaan kecil dan sederhana PKS dilihat telah berjaya menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi secara lebih meluas. PKS juga memainkan peranan yang penting dalam merancangkan sektor perindustrian negara. Saya memetik pernyataan daripada SME Corp Malaysia pada tahun 2015 di mana ianya menyatakan bahawa PKS menghadapi pelbagai cabaran terutama dalam tekanan reliabilisasi secara berterusan. Pelbagai cabaran dan permasalahan yang telah dihadapi oleh sektor PKS ini akan memberikan impak yang mendalam terhadap pembangunan produk berasaskan PKS ditambah pula dengan situasi pada masa kini iaitu apabila berlakunya penularan wabak COVID-19. Semestinya penularan wabak ini akan menjejaskan tahap kualiti pengeluaran PKS. Isu dan permasalahan yang timbul dalam sektor PKS ini adalah sejajar dengan pendapat daripada Dutchman pada tahun 1972 di mana beliau menyatakan bahawa terdapat ciri-ciri utama persekitaran dinamik yang mempengaruhi tingkat kualiti pembangunan PKS di sesebuah negara.
Ciri persekitaran dan limit semasa COVID-19 adalah keadaan yang tidak dapat diramal. Semasa berlakunya COVID-19, dilihat keadaan ekonomi semakin merudum, menyebabkan ada di antara mereka diisytiharkan sebagai muflis kerana menghadapi kerugian yang besar dan juga terpaksa menutup operasi perniagaan mereka. Selain itu, keadaan ini mampu mempengaruhi tingkat pengangguran di Malaysia. Seterusnya adalah keadaan pasaran yang tidak pasti. PKS menghadapi kesukaran dalam menentukan kehendak pengguna oleh kerana pengguna itu sendiri menghadapi masalah kewangan dan terpaksa menghadkan pembelian kepada barangan keperluan seperti pelitup muka, hand sanitizer dan juga barangan dapur. Ketiga adalah menghadapi kerumitan dalam proses pengeluaran. Sektor logistik dilihat sebagai sektor yang paling berkait rapat dengan sektor PKS dan menghadapi kesukaran semasa PKP apabila terpaksa menghadkan pergerakan. Mereka terpaksa menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk merentas negeri. Seterusnya adalah sumber pengeluaran yang terhad. Dilihat, PKS menghadapi sumber pengeluaran yang terhad terutama pada perniagaan yang kecil seperti PKS membuat kek. Oleh kerana begitu ramai yang menyertai PKS semasa wabak COVID-19 menyebabkan sumber seperti cream cheese menjadi begitu terhad dan menyukarkan mereka untuk memasarkan produk. Seterusnya adalah pulangan pendapatan yang rendah. Peniaga dan juga pengusaha PKS menghadapi pulangan modal yang begitu rendah yang menyebabkan mereka tidak dapat menanggung kos pengeluaran. Saya akan menghuraikan keadaan PKS semasa dan selepas PKP, PKPB dan juga PKPD. PKP adalah bermaksud Perintah Kawalan Pergerakan, manakala PKPB bermaksud Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga PKPD Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Dapat dilihat, PKS semasa PKP, PKPB dan juga PKP mendapat sambutan yang baik. Yang pertama, pengusaha PKS menggunakan strategi mengikut norma baru dalam perniagaan. Kebanyakan daripada pengusaha PKS mendaftarkan perniagaan mereka di dalam e-perdagangan, menyebabkan urusan membeli dan juga memesan makanan adalah begitu mudah, iaitu secara atas talian. Yang kedua adalah faktor daripada pekerja yang dibuang kerja semasa COVID-19 melanda. Hal ini akan meningkatkan lagi pendaftaran terhadap PKS. Mereka sedikit sebanyak melibatkan diri dalam PKS untuk menjara kehidupan semasa berlakunya wabak COVID-19. Seterusnya, PKS juga mendapat bantuan daripada pihak kerajaan. Sebagai contoh, pembangunan usahawan korporasi MIDEC, subsidi upah, gerak kerja prihatin, kemudahan kewangan dan juga moratorium pinjaman bank. Semestinya, usaha ini adalah begitu penting bagi memastikan PKS dapat diberi nafas baharu. Seterusnya, dapat dilihat PKS selepas tempoh PKP, PKPB dan sehingga kini. Teknik perniagaan menggunakan ala maya iaitu memesan dan menempah makanan adalah disambut dengan baik dan masih diamalkan sehingga kini. Oleh kerana setiap orang harus mengatasi dan juga membataskan pergerakan mereka. Oleh itu, mereka lebih mudah untuk menempah makanan secara atas talian. Sebagai contoh, perusahaan PKS di Langkawi iaitu pengeluaran produk gamat mendapat sambutan yang tinggi apabila mereka memasangkan produk di pelantar rasmi seperti Shopee dan juga Lazada. Selain itu, perniagaan atas talian ini juga membuka peluang pekerjaan kepada penghantar makanan seperti GrabFood dan juga Foodpanda. Perniagaan yang dijalankan adalah mengikut SOP yang ditetapkan dan sudah menjadi kebiasaan bagi para pembeli dan juga peniaga. Subtopik yang seterusnya akan dibentangkan oleh saudari Navinah mengenai kesan COVID-19 terhadap PKS di luar negara. Dipersilakan. Terima kasih saudari Nabila. Saya akan membentangkan kesan COVID-19 terhadap PKS di luar negara. Penularan wabak COVID-19 ini telah memberi impak yang besar terhadap banyak negara dan saya akan memfokuskan pada dua negara iaitu negara Ghana dan negara Pakistan. Di negara Ghana, kebanyakan pekerja dalam bidang PKS ini telah kehilangan pekerjaan akibat penutupan perniagaan.
Seterusnya, kerugian dari segi hasil perkhidmatan berlaku kerana pekerja yang sedia ada tidak dapat menghasilkan perkhidmatan dengan kapasiti yang penuh menyebabkan pelanggan mempunyai tanggapan yang buruk terhadap produk mereka. Terdapat juga pemilik PKS yang mempunyai kontrak dengan pelbagai institusi kewangan untuk mendirikan perniagaan mereka juga menghadapi masalah yang besar untuk membayar balik kadar faedah yang tinggi dan juga sebahagian lagi telah pun kehilangan pelaburan mereka. Di negara Pakistan pula, zon perindustrian yang terbesar di Pakistan iaitu Karachi telah mengalami kerugian dalam aspek ekspor barangan dan perkhidmatan kerana operasi perindustrian telah dihentikan akibat Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Pakistan. Hal ini kerana 30% daripada perdagangan antarabangsa negara Pakistan berlaku di Karachi. Kebanyakan pekerja di sektor ekonomi Pakistan tergolong dalam golongan pekerja kurang mahir atau tidak mahir. Maka, penghentian operasi perindustrian telah menyebabkan ramai pekerja kehilangan pendapatan dan sebahagian daripada mereka memperolehi gaji yang rendah. Permintaan terhadap sektor pembuatan seperti industri tekstil, makanan dan tembakau juga telah merosot akibat ketiadaan buruh dan pengangkutan yang menyebabkan produktiviti industri tersebut menurun secara mendadak. Pandemik ini juga telah menjejaskan nilai mata wang rupi di Pakistan di mana nilai mata wang rupi di Pakistan telah menurun. Penularan COVID-19 bukan sahaja memberi kesan negatif tetapi juga memberikan kesan positif kepada beberapa negara. Misalnya, negara Indonesia. Kesan positif yang dimaksudkan oleh saya adalah pandemik ini telah membuka mata banyak negara supaya bersedia untuk memikirkan solusi yang bijak bagi menangani ekonomi daripada merosot. Indonesia merupakan antara negara yang mempunyai jumlah perusahaan kecil dan sederhana yang tinggi berbanding dengan negara-negara lain. Satu inisiatif yang telah diwujudkan dalam sektor PKS negara Indonesia untuk menangani masalah seperti kerugian dan penutupan operasi perniagaan seperti negara-negara lain di dunia adalah dengan melakukan penawaran barangan dan perkhidmatan melalui teknologi digital. Dengan ini, perniagaan masih dapat dijalankan dan dapat menarik lebih ramai pelanggan melalui media sosial. Penggunaan media sosial untuk tujuan perniagaan juga dapat menjamin kelestarian perniagaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Subtopik seterusnya akan dibentangkan oleh Saudara Muhammad Syukri mengenai inisiatif kerajaan untuk perusahaan kecil dan sederhana. Dipersilakan. Hai, saya Syukri. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini. Inisiatif kerajaan untuk memulihkan perusahaan kecil dan sederhana. Penularan wabak berjangkit COVID-19 memberi kesan buruk kepada sektor ekonomi negara, terutama kepada rakyat yang menjalankan aktiviti perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat yang bernilai RM250 bilion dan tambahan sebanyak RM10 bilion. PKS antara sektor yang banyak menyumbang kepada ekonomi negara kerana menawarkan lebih dari 2/3 peluang pekerjaan kepada rakyat. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan sektor ini terus cekal dan mampan dalam menghadapi tekanan dan cabaran ekonomi yang melanda. Kerajaan telah memperkenalkan 3 strategi utama dalam pakej ransangan ekonomi 2020. Strategi pertama iaitu insentif yang memanfaatkan PKS. Strategi 2, memangkin pertumbuhan berteraskan rakyat. Dan ketiga ialah menggalakkan pelaburan berkualiti. Strategi pertama, penundaan ansuran bulanan cukai pendapatan bagi perniagaan yang terjejas dalam sektor pelancongan. Pengecualian cukai kepada perkhidmatan hotel dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Kerajaan juga memberi diskaun sebanyak 15% bil elektrik selama 6 bulan kepada hotel, agensi pelancongan, pusat membeli belah dan lain-lain.
Kerajaan juga memberi diskaun dan pengurangan kadar sewa premis oleh industri pelacongan. Strategi kedua, pihak KWSP mengurangkan kadar caruman KWSP pekerja daripada 11% kepada 7%, dan inisiatif ini dapat meningkatkan pendapatan boleh guna ahli KWSP untuk menambung perbelanjaan seharian. Kerajaan juga memperuntukkan 10 juta ringgit untuk geran penjualan e-dagang yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan digital di kalangan usahawan. 20 juta ringgit juga diperuntukkan untuk menaik taraf pusat internet desa kepada program perkhidmatan e-dagang setempat, PEDAS, yang akan dibangunkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation. Strategi ketiga. Strategi ini untuk memastikan para usahawan PKS terus melakukan pelaburan dan meluaskan perniagaan mereka. Kerajaan melakukan potongan cukai sehingga RM300,000 ke atas pengubah suaian premis perniagaan. Kerajaan juga membuat pengecualian duty import dan cukai jualan untuk operasi pelabuhan. Setelah menerima maklum balas daripada usahawan yang terjejas, pihak kerajaan telah melancarkan pakej prihatin PKS tambahan sebanyak RM10 bilion. Pakej ini bertujuan untuk membantu usahawan mengatasi masalah bayaran sewa dengan memberi diskaun dan pengecualian bayaran sewa untuk peniaga runcit PKS. Selain itu, kerajaan juga menyediakan pakej geran khas prihatin sebanyak RM3,000 untuk setiap pengusaha PKS mikro seperti pengusaha pasar malam dan penjaja yang berdaftar. Peringkat global. Kabinet Menteri Singapura telah memperuntukkan sebanyak $48 bilion Singapura yang dikenali sebagai belanjawan berdaya tahan dan $4 bilion untuk membantu peniaga mengatasi krisis COVID-19. Peniaga kecil-kecilan yang berdaftar dengan Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura di PPMS akan mendapat pakej bantuan, iaitu dana bantuan kewangan sementara sebanyak $500 Singapura kepada peniaga-peniaga kecil di Singapura. Peniaga dan penjaja yang berada di bawah penyelarasan Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA dan Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB mengecualikan bayaran sewa. Thailand juga mengumumkan bahawa kabinet mereka juga meluluskan 51 bilion baht untuk membantu 24 juta rakyat mereka yang terjejas akibat COVID-19. Menurut Perdana Menteri Thailand iaitu Jeneral Prayut Chan-o-cha, mengesahkan Kabinet Menteri telah memperuntukkan skim sebanyak 30 bilion baht untuk peniaga kecil-kecilan dan penjaja. Kerajaan Thailand juga mengutamakan rakyat yang berpendapatan rendah dengan memberi mereka sebanyak 3,000 baht sebulan untuk menjalankan kembali perniagaan mereka. Seterusnya dipersilakan Saudara Hafiz untuk membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya, COVID-19 tidak mempunyai rawatan ubat atau vaksin yang berkesan. Walaupun usaha untuk membangunkan beberapa daripadanya sedang dijalankan. Untuk mencegah penularan jangkitan, WHO mencadangkan amalan basuh tangan seperti biasa, menutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin, dan mengelakkan hubungan rapat dengan sesiapa yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk dan bersin. Pandemik COVID-19 jelas menyebabkan kegiatan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang diusahakan oleh para pengusaha terjejas. Berbagai inisiatif telah diperkenalkan oleh kerajaan di Malaysia serta di luar negara bagi membantu meningkatkan pertumbuhan PKS ini. Maka pengusaha PKS haruslah cakna terhadap inisiatif-inisiatif yang dibangunkan oleh kerajaan untuk dilaksanakan bagi mengatasi kesan-kesan akibat pandemik COVID-19 ini terhadap kegiatan PKS yang dijalankan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.